Haji Amit memulakan kerjaya sebagai pendidik seawal tahun 1999 di SMK St. Mary, Sandakan, dan Kolej Tingkatan 6 Pengiran Galpam adalah sekolah ketiga yang diajar sejak 2019 sehingga kini. Tuan Haji Amit atau Cikgu Amit merupakan guru cemerlang pengajian am grade DG54 yang merupakan pakar rujuk bagi subjek pengajian am. Oleh itu, penceramah kita pada malam ini bukanlah insan biasa. Oleh itu, seharusnya kita semua mengambil peluang bertanyakan soalan-soalan bagi menghuraikan kekusutan jika ada sebarang kekeliruan. Untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Amit Umar. Hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Aku buat bilakan dulu. Aura dulu, aura. Aduh, betul-betul lah aku rasa macam formal betul korang buat ni. Risau aku. Sonok-sonok malam-malam. Okey, teruskan Ya. sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, juga kepada rakan teknikal Cikgu Fatin di atas kesudian bersama-sama dengan kami walaupun bukan menjadi warga pengajian am, ya, pengurusi majlis, saudari Sofia dan juga pembaca doa saudara Airul. Jadi pada malam ini kita santai-santai saja, kita santai-santai, jangan stres seperti mana tadi. Nanti kalau dengan PDPR pun dah stres, malam ni stres jadi tak jadi apa. Okey, jadi malam ni kita terus saja kita buka kepada part yang pertama, iaitu di bahagian mengenal pasti media. Okey, semua pelajar tolong buka yang ini. Okey, respon pada saya. Nampak ke tak nampak bahagian ini? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, Nampak baik. cikgu. Nampak cikgu. Jadi Nampak. kita nak buat bahagian ini, jadi kita lihat soalan ini satu persatu. Jadi apa yang cikgu nak kongsi malam ni hanyalah merupakan amalan yang cikgu buat di sekolah. Jadi kalau sekiranya ada yang menjadi perselisihan faham ataupun mungkin ada perbezaan sedikit, itu merupakan satu perkara yang biasa dan mungkin boleh ditanya sebagai untuk menerangkan lagi tujuan dan maksudnya. Ya, okey, baik. Kita mulakan dengan soalan mengenal pasti media dulu untuk soalan tahun 2013. Okey, semua orang tengok soalan nombor 2013. Okey, soalan 2000, satu tahun tu dia ada dua soalan. Jadi kena baca dulu dua-dua soalan baru kita buat keputusan sama ada nak buat soalan nombor 5 ataupun nak buat soalan nombor 6. Itu sangat-sangat penting supaya tidak akan ada berlakunya U-turn. Ya, buat halfway, lepas tu tinggalkan soalan tu, buat pula nombor 6. Tak mau. Kita baca dulu dua-dua soalan dan kemudian kita decide untuk soalan mana yang kita nak buat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5 tahun 2013. Kita baca soalan, tengok pattern cikgu macam mana cikgu diagnose soalan itu. Lepas tu nanti cikgu akan tanya para pelajar sekalian lah. Okey, baik. Soalan yang pertama itu menghendaki supaya menyediakan graf yang sesuai. Okey, panjang-panjang tu kita cakap sediakan graf yang sesuai. Jadi di situ nanti maka cikgu akan minta para pelajar ambil pen ke, pensel ke, pen merah ke, highlighter ke, bulatkan perkataan graf itu. Okey, bulatkan perkataan graf itu dan keluarkan perkataan graf itu. Graf itu membawa maksud pelajar menyediakan dua jenis media. Banyak-banyak media itu kita keluarkan dan kita sediakan dua yang sesuai, sama ada dia berbentuk bar,
ataupun garis. So kita keluarkan, kasih kotor soalan tu tidak mengapa. Jadi kita ada bar atau garis berdasarkan kepada kata kunci yang pertama kita jumpa iaitu graf. Selepas daripada perkataan menunjukkan, kita kurungkan dan kita highlightkan sekali lagi. Siapa ada highlighter pen, kasih highlight dia, bagi dia highlight sampai habis. Bagi highlight sampai habis. Dan kita tutup dan kita cari lagi. Selepas daripada perkataan itu, lepas perkataan menunjukkan itu ialah perkara dan tempoh masanya dan lokasinya ada di situ, kita cari perkataan. Jadi cikgu jumpa satu perkataan yang sangat bermakna di situ, kita bulatkan perkataan jumlah. So, bila kita jumpa perkataan jumlah, dianya sangat sinonim dengan graf bar komponen. Ya, sebab ada perkataan jumlah di situ, so komponen. So kita gabungkan di antara bar atau garis komponen, kita buat satu lakaran. Satu lakaran, jadi dalam kepala kita atau dalam lukisan kita, kita buat, oh ini adalah bar komponen dan ini pula adalah merupakan garis komponen. Kita sudah ada satu lakaran begitu. Ya, so, tinggal kita buat decision saja. So daripada decision ini, okey, hanya ini saja media yang sangat bersesuaian dan bertepatan dengan kata kunci yang kita jumpa. Okay. Lepas tu kita tanya dengan diri kita, adakah selepas daripada perkataan jumlah, dalam mana-mana jumlah ini merujuk kepada kata kunci, kepada garis. Garis biasanya kita kata ada pola, ada unjuran, ada aliran, ada naik turun, ada apa lagi? Ada pasang surut, kata-kata kunci merujuk kepada garis. Jika tidak ada, maka sangat sesuai kalau kita sudah mula membuat keputusan dengan membuat pilihan bahawa graf garis ini tidak sesuai dilukis berbanding dengan pilihan graf bar komponen. Okay? Jadi kalau ditanya kenapa garis tidak sesuai, sebab tidak merujuk kepada mana-mana istilah yang merujuk kepada garis. Jadi apakah jenis medianya? Kita kata ini adalah bar komponen. Okey, boleh ikut style cikgu? Boleh. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu akan style buat. Boleh cikgu. Jadi cikgu akan minta nanti setiap pelajar nanti akan menerangkan cara yang sama. Okey, baik. Cikgu pergi kepada soalan nombor 6. Bersedia? Okey, soalan nombor 6 sama juga, graf yang sesuai, kita highlightkan graf, kita bulatkan perkataan graf itu dan kita bagi maksud graf itu. Apa maksud graf di situ? Bar atau Apa garis. maksud graf itu? Bar. Bar atau garis. Yes, bar atau garis. Tidak mengapa, kasih kotor kertas soalan tu supaya dia boleh menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya apakah maksud media di situ. Okay, selepas perkataan menunjukkan, cikgu kata kita kurungkan dia dan kita gariskan atau kita highlightkan dia. Jadi kita ambil pembaris ke atau kita ambil highlighter, kita highlight dia. Okay, so tadi kita cakap kita jumpa bar atau garis sebab ada bar, ada garis, ada apa namanya? Ada graf. Sekarang ni perkataan yang selepas daripada menunjukkan tu ada satu perkataan yang sangat sinonim iaitu aliran. Bila aliran itu merujuk kepada bar atau garis? Garis. Garis. Jadi kita buanglah. Bar itu kita buang sudah. Kita tak mau sudah bar. Ya, kita buat pilihan sudah garis. Sekarang kita tanya dengan diri kita, adakah garis ini sesuai dengan garis yang berbentuk garis compound ataupun garis komponen? Garis compound. Garis compound. Kenapa kata garis compound? Sebab tak ada Ada jumlah. untuk Very good. Jadi di situlah menjawab bila tidak ada perkataan jumlah, tidak ada, maka perkataan jumlah sinonim dengan jumlah komponen tidak ada. Kita buat keputusan bahawa ini adalah graf garis compound. Senang kan? Senang. Jadi jawapan dia ialah graf garis compound. Garis compound.
Begitu je, tak susah pun. Jadi dengan ini sesudah kata okey nombor 1 buat bar komponen, nombor 2 buat garis compound, buatlah pilihan. Jadi di sini akan menjelaskan mana satu media yang akan kita boleh buat dalam masa yang paling cepat dan pantas. Okey, boleh? Boleh. Okey, ada soalan untuk 2 yang pertama? Boleh? Tak ada. Boleh Tak ada? Boleh? Jelas Boleh. ya? Ya, jelas. Jelas. Baik, sekarang cikgu akan minta pelajar tengok soalan untuk ulangan 2013, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Okey, baca dulu 2 soalan ini. Nanti cikgu akan panggil beberapa pelajar untuk bantu cikgu untuk menyelesaikan perkara ini seperti mana cikgu buat the first 2 question. Okey? Boleh. 2 minit lah cikgu bagi. Semua orang ada bahan di tangan ke? Dah. Okey. Tengok di bahan di tangan tu lagi bagus, senang untuk lakar. Okey, baik. Jadi cikgu minta bantuan. Siapa yang volunteer? Volunteer dulu. Siapa volunteer? Untuk ulangan 2013 soalan nombor 5. Kalau tak ada volunteer, cikgu kena panggil. Lepas tu siapa yang betul minta cikgu Azrin belanja RM1 setiap satu soalan. Okey? Okey, kita minta Sofia dululah. Sofia, soalan nombor 3. Okey, boleh. Okey, dia minta graf. Graf Okey. Sama ada graf bar atau graf garis. Okey, kita buat dulu begitu catatan. Graf itu merujuk pada bar atau garis. Very good. Lepas tu? Okey, selepas menunjukkan dia ada perubahan. Okey. Lepas Perubahan. tu kita buat satu-satu dulu. Perkataan menunjukkan ada perubahan, kita highlightkanlah bagi habis Ya. Okey. Okey, teruskan. Okey, perubahan merupakan kata kunci bagi garis. Maka graf bar kita buang. Garis. Ini garis bar kita buang. Okey, jadi namanya okey, sekarang garis nak buat garis compound ke garis komponen ke? Compound. Compound. Sebab tidak ada Kata kunci komponen jumlah. iaitu jumlah. Very good. Jadi kita buat graf garis Compound. Okey, setuju ke semua? Setuju. Setuju Okey, baik. Berapa ramai setuju bahawa perubahan itu sebenarnya memang untuk garis? Memang setuju untuk garis Rasa macam bar compound. Kan ada jawapan lain kan. Tak apa. Kita buat dalam perbincangan. Terima kasih Sofia. Terima kasih juga siapa tadi? Aiman yang bagi. Ya. Jadi macam kata Aiman tadi bahawa perubahan itu adakah dia betul-betul merujuk kepada garis? Do you agree? Tak. Tak, dia boleh jadi bar juga. Dia boleh jadi bar boleh jadi juga. bar. Okey, baik. Jadi kalau amalan cikgu dengar amalan cikgu perubahan itu cikgu tidak sandarkan dia pada garis sebab dia boleh menjadi bar juga. Jadi kalau amalan cikgu tidak kata macam Sofia cakap tidak salah juga Maksudnya kalau amalan mengatakan bahawa perubahan itu ialah garis, dia boleh jadi garis, tapi kalau cikgu tak kata macam tu. Jadi perubahan itu mungkin boleh masih dalam bentuk bar juga. Jadi kalau amalan cikgu akan pakai perubahan ini bukan bersandarkan kepada garis tapi bersandarkan kepada
bar. Jadi cikgu akan buang garis itu. Okey, cikgu akan buang garis itu, maka dia akan jadi sama ada bar, compound atau bar compound atau bar apa? Komponen. Komponen. Bar compound atau bar komponen. Itu kan. Jadi lepas tu sama juga tadi cari tidak ada jumlah, maka saya buang komponen jadilah bar compound. Tapi Sofia punya jawapan tetap juga betul. Sebab di sini tidak ada merujuk kepada garis atau bar sebenarnya. Jadi, tapi kalau sandaran kita perubahan itu ialah garis, maka garislah dia. Tetapi kalau cikgu tidak tekankan bahawa perubahan itu mesti garis. Jadi dia boleh jadi bar compound. Jadi siapa-siapa yang dalam keadaan menjawab kedua-duanya, kemungkinannya ada dua jawapan yang berbeza jugalah. Tetapi kalau kita fahamkan daripada konsep amalan masing-masing macam cikgu kata bar compound akan jadi lebih sesuai di situ. Boleh? Boleh Sofia? Boleh. Cikgu nanti memang dia akan bagi dua skema ke? Selalunya kalau kita kata bahawa kalau dalam keadaan begini, maksudnya dalam kedua-dua keadaan boleh dibuat, siapa yang buat dalam bar pun boleh, siapa buat dalam garis pun boleh. Cumanya andaian cikgu, garis itu tidak selalu disinonimkan dengan perkataan perubahan. Sebab itu cikgu kata kalau perubahan saja dia mungkin boleh jadi bar. Jadi cikgu akan sandarkan dia kepada bar biasa saja. Okey. Terima kasih. Cikgu, jadi maksudnya seandainya dalam soalan tu ada perkataan perubahan, kita lebihkan untuk buat graf bar lah daripada graf garis. Betul? Cuba juga tengok Airul, kalau katakanlah perubahan aliran, kan berlakunya di situ penambahan kata kunci, selepas perkataan perubahan tu ada pula aliran, ada pula perubahan pola. Maka dia menguatkanlah Sofia punya justification tadi, bahawa dia bukan setakat perubahan itu tetapi ditambah dengan satu kata kunci, perubahan aliran, perubahan pola. Itu memang tetap garis. Kalau buat bar memang salah lah. Okey. Tidak. Jadi sebab tu cikgu kata perubahan itu tidak disandarkan untuk membuat garis semata-mata. Boleh? Alright. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, Ya, sila. cikgu, Ya. kalau kata kunci perubahan tu dan dalam ayat dia juga ada perubahan dari tahun. Dari tahunnya adakah dia akan menguatkan lagi kata kunci ni sesuai untuk digunakan untuk graf garis? Tidak juga. Tak juga. Sebab tu saya punya pegangan lah ya, amalan cikgu. Saya tak pernah kata perubahan itu mesti garis. Tidak. Walau apa pun dari ke apa ke tidak. Sebab saya mau betul-betul mencari bahawa terdapat istilah-istilah yang konkret, yang kukuh mengatakan perubahan itu akan merujuk kepada garis jika ada tambahan pola, tambahan aliran, tambahan unjuran di situ, memang akan tetap garis. Tapi kalau tak ada, cikgu akan tetapkan dia dengan bar compound saja pun sudah memadai. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi kita kena jelaslah. Tapi kalau Sofia buat garis compound, cikgu rasa masih tetap betul. Cumanya amalan cikgu buat perubahan itu sahaja, buat dengan bar lebih sesuai. Okey? Boleh. Baik. Terus boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey. So, di sini sudah kita kata garis compound, kita tengok pilihannya. Untuk 2013 soalan nombor 6. Siapakah yang boleh bantu cikgu? Saya nak. Okey, sila Aiman. Okay, first kita tengok dia nak graf. Kita tulis graf garis ataupun bar. Okey, jadi kita highlightkan dulu yang ini. Bagus. Saya suka style itu sudah melekat. Jadi kita ada graf itu merujuk kepada dua jenis media, bar ataupun garis. Okey Aiman, teruskan. Okey, lepas tu kita tengok lepas perkataan menunjukkan ada kita garis dulu peratusan tu sampai tahun 2008. Okey. Then Lepas tu kita tengok ada kata kunci peratus perubahan. okey. Peratus perubahan tu merujuk kepada memesong. So andaian saya untuk soalan ni adalah bar memesong. Bar memesong. Why? Kenapa tidak ambil garis memesong? Sebab ada perkataan perubahan. Bukan. Peratusan perubahan tu memang akan jadi memesong. Kita akan tahu sudah.
Peratusan perubahan, peratus perubahan kadang-kadang disebut sebagai kadar perubahan, itu sudah memang memesong. Sekali lagi bila kita kata, kita cari kata-kata kunci untuk garis. Ada ke tidak di situ garis, Aiman? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, jadi kita kena buat keputusan lah. Kita buang garis itu, maka dia menjadi bar memesong. Faham tak? Jadi kita kena combine dia. Ini bar, jadi dia tak ada kata kunci untuk pola dan garis itu, jadi tidak perlu kita buat ni. Tapi katakanlah soalan itu berubah macam ni. Peratus perubahan unjuran. Contohnya. Dia boleh tidak jadi bar garis, bar memesong? Tak boleh. Tak boleh. Sebab perkataan unjuran sesuai dengan apa? Garis. Macam tu. Faham tak? Jadi bar peratusan perubahan itu memang kita rujuk sebagai memesong dan kita cari lagi. Ada ke tidak sesuai dengan garis? Tidak ada. Jadi jangan buat garis, kita buat bar memesong lebih sesuai. So dia punya cerita, dia punya lakaran akan jadi beginilah. Ya, bar memesong. Ya, okey. Boleh? Boleh. Okey. Boleh ke? Ada? Jadi bila kita sudah soalan 5 dan 6, 3 dan 4 itu, okey, terpulanglah kepada pelajar untuk membuat mana satu yang dia lebih selesa. Dia nak buat garis compound atau bar compound atau dia nak buat bar memesong. Ini terpulang kepada kekuatan dan kelajuan masing-masing. Okey, very good. Setakat sekarang saya rasa sangat berpuas hati. Pelajar sangat menguasai teknik mengenal pasti ini dengan baik. Cikgu? Ya, saya. Kalaulah katakan dia tulis perubahan peratusan. Dia macam putak perubahan tu duduk depan peratus tu. Okey. Jadi perkataan itu bertukar. Okey, baik. Saya jawab dulu soalan ni ya. Peratus perubahan juga dikenali dengan kadar perubahan. Peratus ini ialah kadar juga. Kadar perubahan. Jika perkataannya perubahan itu datang kemudian selepas peratus, ini namanya memesong. Dengar betul-betul lah. Buat betul-betul pemahaman lah. Peratus atau kadar perubahan nombor 2 itu namanya memesong. Tidak kiralah kalau keluar perkataan unjuran ke, tidak ada ke, dia tetap jadi bar memesong atau garis memesong. Sekarang soalan ini bermaksud kita tukarkan perkataan ini. Perubahan pula di depan. Perubahan peratus nombor 2. Peratus itu datang ke belakang. Yang ini bukan memesong. Ya, yang ini bukan memesong. Yang ini apa? Yang ini setakat biasa. Cumanya yang berubah itu ialah peratus. Jadi dia mungkin boleh jadi garis. Jadi perubahan garis itu naik dan turun. Ataupun dia mungkin menjadi bar, naik dan turun. Tapi nilainya ialah peratus. Unitnya ialah peratus. Yang berubah itu ialah peratus. Yang ini peratus perubahan, kita kena cari peratus itu. Jadi yang ini kita kena cari perubahan peratus positif negatif. Boleh? Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Baik. Ada lagi soalan? Terus tanya. Jangan tunggu di belakang. Okey. Saya padam. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, mungkin 1 atau 2 lagi. Sebab saya tengok penguasaan kamu sangat bagus. Okey, cuba tengok kepada soalan nombor ini. 5 dan 6. Okey, saya bagi lagi beberapa minit, 2 minit untuk 5 dan 6. 5 dan 6. Okey, 2 minit. Siapa yang sudah siap nak bantu cikgu, bolehlah volunteer untuk soalan nombor 5.
Sila. Soalan nombor 5. Okey. Kalau tidak ada, cikgu ingin berkenalan dengan pelajar nama Airul Afzan. Ya, saya. Airul tadi yang baca doa tu Ya, saya. Oh, okey. Orang lain lah. Okey. Amirul Aiman. Amirul? Ada juga. Tapi saya meeting. Ada Amirul? Hello. Amirul, tolong bantu cikgu. Nombor apa? Nombor 5. Nombor 5. Nombor 5. First dia tengok sediakan graf, garis graf. Okey. So Lepas tu? kita tahu atau garis. Lepas tu kita tengok lepas perkataan menunjukkan dia keluar jumlah penduduk tu. Highlight sampai habis. So kita dah boleh tengok ada tak keyword untuk garis. Kalau saya lah aliran atau semua tak ada. So dia ada jumlah keyword komponen. Saya akan buat graf komponen. Okey, jumlah ini ialah komponen lah kan? Ya. Jumlah ini ialah komponen. So kita buat lakaran bar komponen ataupun garis komponen. Okey. Jadi lepas itu kita tengok tidak ada perkataan pola, kita buang garis. Buang garis. Okey, buang garis jadi bar komponen. Betul? Betul. Betul? Okey, baik. Cuba tengok lagi. Apa lagi? Ada lagi yang mau ditambah? Jumlah penduduk Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga 2009. Ada special lagi di situ. Kumpulan umur. Dia ada kumpulan umur. Kalau kumpulan umur ini dia ada sesuatu yang kita kena buat. Apa dia? Ada dia cukup setakat bar komponen begini ataupun kita kena buat lain? Tidak, piramid. 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 Jadi piramid komponen. Yes. Jadi piramid komponen. Ya, sebab dia kumpulan umur. Kumpulan umur ni maksudnya dia akan jadi begitu. Ya, sebab ini ada kata kunci tambahan ini. Kumpulan umur akan dilukis dengan graf bar komponen. Ya. Okey, dan dia adalah piramid mudah lah, piramid mudah dalam kumpulan umur. Ini kena hati-hati sikitlah. Tetapi jika pelajar masih membuat dalam bentuk bar komponen biasa dan jadi siap, media itu tidak menjadi masalah sebab masih dianggap betul. Ya, masih dianggap betul. Sebab dia pemboleh ubahnya sangat sedikit kan? Jumlah mengikut kumpulan umur dan tahun. Jadi tidak ada masalah yang banyak. Dia sebab 2 saja pemboleh ubahnya, bukannya 3. Ya, dan dia boleh masih dibuat dalam bentuk komponen biasa. Okey? Baik, terima kasih. Okey, baik, nombor 6. Boleh saya minta bantuan dengan Arium J? Arium J. Sila. Arium J. Ada Arium di situ? Tidak ada? Okey, boleh saya minta dengan Anis Karmila? Anis Karmila. Ada Anis Karmila? Tiada? Okey, bagaimana dengan Batrisha Khalida? Batrisha? Ada Batrisha Khalida? semua senyap. Line slow ke cikgu? Okey. Bagaimana dengan Farahani? Farahani ada? Cikgu Batrisha dia mesej dekat ruang komen. Oh, okey. Ada. Okey. Sebab cikgu tak boleh tengok yang ini, jadi cikgu kena beritahulah. Ya. Cikgu, dia kata cikgu.
Saya tak dapat dengar cikgu dengan jelas. Oh, okey. Mungkin masalah lain tu Okey. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu? Okey. Kita panggil. Okey, sila. Sila. Okey. Kata kunci dia pertama graf. Okey, graf. Tadi graf tu kita boleh pilih sama ada graf garis ataupun graf bar. Okey, very good. Bar atau garis. Perkataan ayat nilai permohonan bantuan modal yang diterima oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM daripada beberapa buah koperasi di negara-negara ini. Dan nilai permohonan yang diluluskan mengikut jenis projek bagi tahun 2010 dan 2010. Saya rasa mungkin 2010 dan tahun 2010 ni mungkin title error. Nilai tu kita boleh masukkan dia dalam compound. Dan jenis media yang saya concludekan ialah graf gabungan sebab kat sini dia bagi dua pemboleh ubah iaitu nilai permohonan bantuan modal yang diterima dan juga nilai permohonan yang diluluskan mengikut jenis projek. Okey. Jadi maksudnya pertama kita akan dapat compound biasa ini kan. Lepas tu nilai yang kedua kita boleh naikkan satu lagi graf mungkin merujuk kepada garis. Begitu? Ya cikgu. Ya, jadi ini yang lah. Okey, siapa yang setuju dengan jawapan ini? Saya tak setuju. Okey. Apa jawapan kamu? Bar piramid compound. Bar piramid compound? Mana bar piramid compound punya ni? Okey, kalau kita tengok dia kata di sini cuba kita tengok. Nilai permohonan bantuan oleh SKM oleh beberapa, so ini yang sesuai lah ya. Lepas tu nilai yang kedua adalah berkaitan dengan nilai permohonan. So ada kemungkinannya kalau kita tengok di situ kalau wujud dua unit yang berbeza. Unit yang pertama mungkin dari segi bilangan itu adalah dari segi contohnya X lah. Dan bilangan itu yang kedua adalah dalam bentuk Y. Jadi X dan Y itu boleh sudah diceritakan dalam bentuk gabungan. Dan saya setuju bahawa graf ini adalah merupakan graf bar compound gabungan. Okey. Bukan piramid Bukan piramid. Ya. Okey. Nanti kita tengok satu yang merujuk kepada piramid. Okey, sekejap Kita pergi kepada soalan Okey. 2020. Cuba tengok the last two questions. Soalan 2020. 2020, soalan 31 dan 32. Cuba kita tengok soalan yang terakhir dulu. Ulangan 2020 soalan nombor 6. Okey. Cuba kita tengok kawan kita tadi sebut tentang piramid, graf yang sesuai, ini adalah bar atau garis. Kemudian selepas perkataan menunjukkan itu ialah jumlah itu ialah komponen. Jadi kita ada bar atau garis komponen. Lepas tu cuba tengok, jenis institusi saja dibahagikan kepada dua. So, institusi IPG dan college community kita letak itu nombor 1. Bahawa jenis institusi satu pemboleh ubah tetapi ada dua benda di dalam. Kemudian nombor 2 ada jantina. Jantina pun ada 2. Ya. Jadi itu adalah pemboleh ubah yang kedua yang mempunyai dua pecahan. Kemudian kita tengok yang ketiga adalah tahunnya, 3 pecahan. Bila 3 pecahan, ada saja kamu dapat 3 pemboleh ubah bila kita cerita bar atau garis jadi komponen, tapi ada 3 pemboleh ubah, itu adalah piramid komponen. Dapat? Jadi tengok betul-betul. Macam tadi hanya ada 2 je kan? Yang ini ada 3. Tengok. 1 institusi perguruan, 1 jantina, 1 lagi tahun. Ini ialah bar piramid komponen. Bukan garis sebab tidak ada perkataan aliran. Okey, cuba tengok sekali lalu soalan nombor 31. Graf apa ni? Kadar perubahan. Memesong. Okey, garis ke bar ke?
Bar. Bar. Sebab kenapa bar? Sebab tak ada kata kunci. Tak ada kata kunci untuk garis. Jadi dia adalah bar memesong. Okey. Baik, cuba tengok. Okey. Soalan 29. Okey, last question. Cuba tengok 29. Graf yang sesuai, bar atau garis. Lepas tu perkataan bilangan. Bilangan ialah compound. Lepas itu, dengan perkhidmatan air yang dipilih, mengikut negeri. Okey? Mengikut negeri. Piramid. 1. Lepas tu jenis aduan 2. Lepas tu tahun 3. Apa ini? Piramid. Piramid apa? Piramid compound. Piramid compound. Baca dia. Faham tak? Faham. Baca betul-betul. Kalau kamu tengok pemboleh ubah tu beranak lagi. Ada satu pemboleh ubah beranak. Satu pemboleh ubah beranak. Maksudnya kalau dia 3 kali, 3 pemboleh ubah tu beranak juga banyak kali. Maksudnya dia jadi piramid lah di situ. Boleh? Boleh? Okey. Siapa ada soalan? Cikgu macam mana nak tengok yang bar piramid tu dekat petunjuk ke? Macam mana saya nak cakap? Yang mana satu petunjuk, yang mana satu yang kita nak lukis bar tu. Okey, baik. Untuk jawab soalan itu, cikgu kena buat lakaran sedikit. Okey, cikgu akan buat dalam bentuk fail barulah. Okey, cuba tengok. Kalau kita buat macam ni, kan? Mula-mula macam tadi, IPG tu ada 2. IPG dengan college community. Buat dia di antara 2. Cari mana yang 2, letak dulu 2. Kemudian sekarang bila kamu dapat tahun. Ada 1 tahun atau 3 tahun. Tahun mesti akan berada di tulang. Tahun tidak boleh berada jadi petunjuk. Kalau tahun jadi petunjuk, maka markah kamu dapat 1/20. Ya? Jadi tahun tidak boleh jadi petunjuk itu. Tapi kalau tahun berada di atas 2010, kalau katakan ada 2 saja kan, 2011, di sini adalah pemboleh ubah yang lain. Selain daripada tahun boleh, tetapi jangan tahun berada di petunjuk. Jelas? Jadi apapun permainan kamu di antara piramid bentuk soalan jugalah. Yang ini dengan yang ini, tidak mengapa. Tahun boleh berada di sini dan di sini. Tapi tahun tidak boleh jadi petunjuk. Kalau dia berputar macam mana sekalipun, tahun ada di atas ke di tengah-tengah ni tidak mengapa. Tapi jangan yang lain-lain. Tapi kalau yang lain-lain itu menjadi petunjuk tidak mengapa. Jangan tahun. Betul tak? Faham ke cikgu cakap apa? Faham. Faham jadi menjawab kepada soalan kamu tadi, apapun kamu letak di antara di atas dan di tengah-tengah itu, pastikan di antara satu daripadanya ialah mesti tahun. Dia tidak boleh jadi petunjuk. Okey? Katakanlah cikgu kan, dia tulis IPG dengan college community mengikut jantina. Jantina lelaki perempuan kan? Okey. Lepas tu tahun 2021 dengan 2020. Okey, baik. Jadi kita ada IPG, kita ada college, kita ada jantina, betul? Dan kita ada tahun. Jadi kita tahu bahawa tahun akan ada di sini sudah. Kita letakkan tahun. Lepas tu kalau kau nak letak lelaki dan perempuan tak ada masalah di sini. So di dalam letak apa? Letak sama ada dia jadi college community dan IPG. College community dan IPG. Itu boleh. Ataupun terbalik, letakkan tahun ada 3 memang tak boleh bergerak lah. Dia akan ada di sini tengah-tengah. Yang ini akan jadi lelaki dan perempuan di dalam, akan digantikan di sini dengan apa? IPG dan college community. Itu saja yang boleh bertukar. Tahun kalau ada 3 dia memang akan berada di tulang. Dia tidak boleh jadi petunjuk dan dia tidak boleh ada di atas. Sebab yang di atas ini hanya ada 2 saja kan. Kalau tahun tu ada 3, dia akan automatically menjadi tulang itu. Jelas? Jelas Ya. Tapi kalau kamu kata dapat 2 tahun di situ, 2 tahun, tahun yang kedua itu, tahun yang 2 itu boleh letak di atas. Tidak ada masalah. Saya letak pula di sini IPG dengan apa namanya? College community. Ini jadi lelaki dan perempuan. Itu boleh.
Asal as long bukan ini yang jadi tahun. Kalau ini jadi tahun, TR lah 01/20. Boleh? Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Saya harap saya tidak terlalu laju menerangkan tu. Ya. Okey, baik. Okey, kita tutup yang ini, mengenal pasti ini. Saya harap dia sudah selesai. Nanti ada apa-apa yang berkaitan dengan itu boleh ditanyakan lagi. No problem, Patricia. Saya faham jelas bahawa kita ada masalah internet sekarang. Okey, baik. Kita terus kepada penceritaan kita di bahagian yang kedua, iaitu di bahagian teknik melukis graf. Okey, cuba tengok melukis graf. Okey, cikgu sudah buat satu. Tengok kita buat satu atau dua. Saya rasa kamu pun sangat mahir sudah. Okey, mari kita buat soalan ini. Soalan ini menyatakan sebuat macam tadi juga, graf yang sesuai, highlightkan perkataan graf. Okey, jadi kita bulatkan. Kita buat apa dengan ini? Bar atau garis? Bar atau garis. Soalan kamu jangan jangan kamu takut nak kasih kotor dia. Kasih kotor dia supaya pemahaman kamu tu jelas. Okey, lepas tu saya kata lepas perkataan menunjukkan, highlight lagi ataupun kurungkan dia. Okey, jadi saya akan cari saya punya perkataan-perkataan yang saya nak cari. Apa dia yang kita nak cari di sini? Jumlah. Bila perkataan jumlah keluar, maka akan keluar perkataan jumlah sinonim dengan komponen. Very good. Komponen. Jadi kamu sudah sangat jelas ini adalah bar komponen atau garis komponen. Yeah. Jadi selepas itu membuat pilihan, adakah garis atau bar yang sesuai? Bar. Kenapa tidak garis? Sebab tak ada aliran ke. Jadi kita buang garis, jadi adalah tepat untuk kita melukis bar komponen disebabkan tidak ada kata kunci untuk pola ataupun garis itu. So bar komponen, lakarkan dia. Inilah bar komponen. Boleh? Boleh. Selesai. Okey, sekarang kita turun sedikit ke bawah. Selepas membuat ini adalah graf bar komponen, kita pergi kepada dia punya jadual. Okey, jadual, ingatkan pada diri jadual ada 3 benda kita buat. Pertama adalah lokasi, kedua adalah perkara dan ketiga ialah tempoh masa. Okey, berdasarkan kepada konteks soalan tadi, keluarkan tajuk di dalam soalan ini. Okey, kamu ada soalan itu kan? Okey, keluarkan balik lokasi, perkara dan tempoh masa soalan di atas tadi. Lokasi di mana, perkaranya apa, tempoh masanya apa. So, lokasi Malaysia. tadi di mana? Malaysia. Mana Malaysia? Sarawak. 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 Okey, baca betul-betul lah. Perkara dia ialah Jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor. ya, jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor. Sampai habis ya, oleh pelbagai sektor. Okey, tempoh masa Dari tahun 2008 hingga tahun 2011. very good. 2008 hingga 2011. Jadi baca bagi habis semua sekali daripada awal tajuknya. Jumlah penggunaan air Daripada lokasi dia. Baca daripada lokasi dia. Sarawak. Sarawak, 2 nokta bertindih. Jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Tepat sekali. Jadi kalau saya baca daripada awal sampai habis dalam huruf besar, lokasi Sarawak, dot atau 2 nokta bertindih, jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Jadi kita cek lokasi ada, perkara ada, tempoh masa ada. Cek 3 benda ada, kira 3 benda ada, kita punya jawapan tajuk selamat sudah. Cikgu. Okey, boleh follow? Cikgu. Ya. Kita memang tak boleh letak lokasi dia dekat Malaysia ke? Memang kena letak Sarawak? Kalau Okey, kita baik. Malaysia, Cuba kita tengok soalan tadi. Cuba tengok cikgu punya paparan. Ada ke Malaysia di situ? tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita kata, cikgu tanyalah kan, Malaysia,
dengan Sarawak itu? Ada beza tak? Ada. Ada. Malaysia ini satu negara, Sarawak ini satu negeri. So lokasi kita salah, jadi ini tolak 9 markah. Jadi kena perhatikan betul-betul di tajuk itu. Jangan always sebab kita selalu buat latihan Malaysia, kita tak tengok lagi dalam soalan. Terus tulis Malaysia. Bahaya. Kita kena alert dengan lokasi yang dinyatakan. Kalau tak ada lokasi yang dinyatakan, cari dalam petikan, cari dalam sumber. Sama ada lokasi itu diperuntukkan atau tidak. Kena hati-hati ya. Jadi pelajar kena peka dengan soalan-soalan yang berbentuk bukan perangkap. Dia mencari pelajar punya kepekaan. Boleh? Boleh. Cikgu, saya ada soalan. Sila. Saya nak tanya untuk macam soalan yang cikgu bagi tadi yang ABK tu, okey, majoriti tahun contohlah macam 2014 soalan 5, 2014 soalan 6, dua-dua tu dia keluar dalam bentuk graf. Dia memang ditetapkan dua-dua dalam dia akan keluar dalam bentuk graf ataupun satu graf satu carta. Oh tidak pernah ada hukum begitu Airul. Sebenarnya kalau kita tengok sebab tu cikgu kata bila kita belajar semua jenis media, kita tak ada kata okey gabungan media mesti datang dengan carta. Tak ada. Dia boleh jadi, mungkin dia boleh tanya satu graf garis compound, mungkin dia boleh tanya satu garis komponen. Sebab itu malam ini kita tekankan sekali lagi apa kata kunci yang betul-betul kita faham. Kalau dia bar, macam mana upah bar. Kalau bergaris macam mana, compound, komponen itu kita kena master. Ya? Okey, Roland. Jadi kita jangan kata oh ini carta pie mesti gabungan dengan graf bar. Tak pernah ada hukum macam tu. Ya? Alright. Okey. Baik. Kita sambung yang ini. So, bila kita lukis, kita ada satu bahagian di tahun. Kita letaklah tahun dia di atas. Kita letak 2008, 2009, 2010, 2011. Kita ada 4 tahun, tapi jangan lupa kita kena bagi maksud apakah nombor-nombor ini. Apa nombor-nombor ini? Tahun. Jadi kita kena letak label tahun. Perkataan tahun tu sangat mustahak. Tak boleh ditinggalkan. Nanti dia akan tanya, apa nombor ni? Tak tahu. Nombor apa? Nombor Toto apa? 2008. Jadi 2008 kita bagi maksud dia ialah tahun. Okay. Kemudian kita letak domestik, perindustrian, pentadbiran, lain-lain. Ini adalah apa? Sektor. Bagi maksud, bagi label, sektor. Jadi kesemua yang cikgu bulatkan ini, highlightkan ini maksudnya sangat-sangat penting. Tidak boleh ditinggalkan langsung. Okey? Baik. Ada satu lagi. Cikgu highlightkan di kotak atas bahagian tahun ini. Ada yang cikgu tinggalkan. Jadi di sini sebenarnya adalah label. Di sini adalah tempat untuk label ataupun perkara campur dengan unit. Dalam kurungan label dan unit. So label ni dapat dari mana? Tajuk. Tajuk tapi perkara sahaja. Perkara ni masukkan ke dalam sini. So apa perkara kita tadi? Jumlah penggunaan air oleh pelbagai penggunaan air. Jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor dalam kurungan unit, pergi cek di atas. Apa unit dia dalam petikan? 1000 meter padu. 1000 meter padu. Jangan ambil separuh-separuh. Kita tengok 1000 meter padu. Jadi kita tulis unit 1000 meter padu. Okey, tuliskan dia. Pindahkan dia ke dalam kotak kamu. Cikgu, pelbagai sektor tu pun kena bubuh ke? Sebab kita bubuh kat tepi tu dah. Okey, mana? Yang mana? Pelbagai sektor. Kena bubuh juga ke kat label? Ini di label ni. Kalau cikgu suka panjang-panjang. Sebab kalau pendek takut nanti tolak markah. Jadi cikgu punya amalan, cikgu akan letak di situ jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor. Lepas tu dalam kurungan 1000 meter padu. Okey? Kalau amalan cikgu lah. Cikgu suruh budak cikgu takut cikgu, anak-anak murid cikgu dia tinggal, dia pendek-pendekkan. Lepas tu pendek tolak 9. Tak mau. Jadi cikgu kasih
jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor dalam kurungan unit ribu meter padu. Okey, boleh? Boleh. Okey, lepas tu ada sumber. Okey. Jadi di penanti ada buat skala tak? Ada. Jadi sekarang ni kalau kita kata ini adalah komponen, ada 4 skala. Jadi komponen kita kata komponen nilai jumlah yang paling tinggi. Katakanlah cikgu ambil di sini 50,000, 60,000, 70,000, 80,000. Okey, macam mana kita nak buat skala dia? 80,000 paling tinggi 80,000 bahagi dengan 12. Okay. Semua orang ambil kalkulator, tolong buat. 80,000 bahagi dengan 12. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 6,666.66. 66. Saya rasa better bagi dengan 10, cikgu. Bagi 10 tak ada masalah, bagi 10 tak ada masalah, bagi 12 tak ada masalah, bergantung kepada apa yang cikgu kamu praktis dengan kamu. Siapa yang bahagi dengan 10 lagi senang kan, dapat 8,000 kan? Betul tak? Cikgu. Dapat 8,000. So dalam skala dia, katakanlah dia pakai 10, maka di sini akan dapat 1 cm 8,000. Betul? Siapa yang dapat tadi 6,668 tapi dia kena dia nak bundakkan, jadi boleh bundakkan 7,000. Boleh 7,000. Itu terpulang kepada skala yang kamu pakai. Pakai 12 atau pakai 10. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Yang cikgu nak tekankan di sini, bila kita ada skala ini, katakan 8,000 atau berapa ribu, jadi cikgu nak buat rumah 50,000 ni. Kamu masih pakai nilai tokokan tak? Kamu masih pakai nilai tokokan tak? Kira tak nilai tokokan? Macam mana tu juga? Nilai tokokan ni maksudnya ada yang saya nampak sekolah tu kan, dia buat nilai tokokan. Macam tu. So 2, 3, 2, 3, 5 macam tu. 4 ada. Masih buat tak? Tak buat. So macam mana nak buat? Macam mana kita nak lukiskan ketinggian rumah ini? Ketinggian rumah. Tadi 50,000 kan? Macam mana kita nak buat ketinggian? Kita baca dari sini ke? Kita baca dari sini ya? Kita agak-agak dia ke? Agak-agak dia. Oh, sini sampai, ini 50,000. Lukis 50,000. Macam tu? Bukan. Ambil nilai tu bagi dengan skala kita dapat. Jangan sudah tengok yang ini. Ini kita hanya buat kita punya skala paksi saja. So kita ambil tadi 50,000, kita bahagikan dengan skala kita. Dapat? Cuba buat 50,000 bahagi dengan 8,000. Skala kita tadi dapat berapa? Ini skala kita. 6.25. 6.25. Ini adalah ketinggian sentimeter. Lukis dari bawah naik ke atas 6.25, dapatlah rumah tahun 2008 ketinggian untuk 50,000, 6.2 cm. Macam tu saja. Dapat tak? Ini lagi cepat. Lagi cepat, tak pakai nilai tokokan. Lepas tu ada berapa kat sini? Katakan ada 5,000. 5,000 kita ambil nilai itu, kita bahagikan semula dengan apa? 5,000 bahagi skala dengan? 8. 8,000 semula. Maka kamu akan dapat berapa? 0. Berapa? 0.62. 0.62. So ambil pembaris, ukur 0.62, maka itu adalah yang pertama untuk domestik. Macam itulah. Dan seumpamanya dia naik. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Ini adalah yang paling senang. Begitu juga dengan garis, benda yang sama juga kamu buat. Ambil jumlah, ambil nilai dia, bahagi dengan skala kamu dapat, terus lukis dia. Okey? Baik. Jadi di sekolah kamu tulis tak penulisan skala? Satu meter. Tulis tak? Tulis. 1,000 meter padu. Kalau cikgu di sekolah saya buat juga. Saya nak budak-budak saya faham dari mana dapat skala. Okey, di bawah ialah petunjuk.
Okey, petunjuk boleh buat dalam 2 line, jangan melebihi separuh daripada kertas, dan di sini adalah sumber. Sumber masuk di sini di penjuru sebelah kanan. Nah, ini jangan lupa 2008, 2009, 2010, 2011. Di sini adalah tahun. Label tahun. Okey, maka selesai. Okey, ada siang tadi cikgu share, dia orang kata boleh tak kalau kita lorek? Lorek boleh tak? Tak. Boleh. Tak boleh? Boleh. 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 Siapa yang tidak kecukupan masa sekalipun, cikgu nasihatkan dia ambil highlighter pen, instead of lorek buat macam tu. Biar tak cantik tapi dia memenuhi ruang. Ya, lagi cepat sebab ada markah beza di antara lorek dengan warna. Warna even better daripada lorek. Ini adalah lorek. Kalau warna yang ini cikgu cakap tadi tu. Warna dia maksudnya you menghidupkan warna itu walaupun tak cantik. Begitu. Faham ke tidak? Faham cikgu. Jadi Kalau warna cikgu, itu lebih bagus. Cikgu kalau kita color terlebih daripada kotak tu tak apa ke? Dia akan itu hanya teknikal saja. Dia bukan satu kesalahan yang besar. Dia taklah kata ini tak cantik, tolak 9. Tidak. Maksudnya di situ dia hanya memerhatikan mungkin dari segi kekemasan. Kekemasan pun baru ada 2 markah. Kan? Daripada korang lorek maksudnya bagus buat warna. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Ada soalan? Cikgu, di bahagian part CY, kita kena ambil yang labeling tadi tu full balik Betul. Jadi sebab itu cikgu kata tadi, kalau perasan tadi di atas kotak tahun ni, yang cikgu kuningkan dia ni, label itu pindahkan dia masuk di atas part CY ini. Masukkan di sini. Jadi dia akan jadi jumlah apa tadi? Apa kita tulis tadi? Jumlah penggunaan air sampai sini oleh pelbagai sektor dalam kurungan 1000 meter padu. Itu yang kita buat tu, kita pindahkan masuk di sini dalam faksi itu. Okey, terima kasih cikgu. Boleh? Okey, baik. Soalan? Ya, apa dia? Boleh tak? Boleh tak? Santai kan? Santai kan kita malam ni kan? Ya, cikgu. Santai bagus, dia cepat masuk. Kalau kata paksa-paksa dia payah sikit. Jadi kita nak bagi tahu, kita sambil-sambil je. Sambil-sambil kita tanya soalan, kita cerahkan apa yang kita tak berapa nak pasti. Okey, baik. Soalan, ada soalan? Aiman tadi macam ada soalan di chat. Apa dia Aiman? Aiman ada soalan tak? Tak ada. Tak. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada soalan lain Okey, kalau tak ada soalan lain, cikgu pi kepada soalan paling bawah sekali. Soalan ni. Cuba tengok soalan nombor 5. Mari kita tengok soalan nombor 5. Yang lain-lain tu, hak lain tu, kita kalau macam ada soalan ke apa ke, kita buat dulu, lepas tu kita boleh rujuk dengan cikgu kemudian Okey. Baik, soalan nombor 5. Mari kita buat soalan nombor 5. Okey, sediakan carta yang sesuai. Kita bulatkan perkataan carta. Carta sesuai untuk apa? Carta pi. Carta pi tu ada banding. Jadi pi itu ada 2, pi banding atau pi tong sahaja. Lepas tu, lepas perkataan menunjukkan, kita highlightkan dia. Perbezaan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan yang mengikuti bidang pengajian sains dan teknologi di Institusi Pengajian Tinggi IPTA pada tahun 2012. Daripada perkataan itu menunjukkan kita ada satu perkataan yang sangat sinonim. Perbezaan itu ialah perbandingan. Ya, perbezaan juga disebut sebagai perkembangan kalau ada yang menyebut sebagai perkembangan. So kesemua ini merujuk kepada 2 jenis pi. Jadi pi itu apa? Dia ada lelaki dan ada pi perempuan. Walaupun dia ada 1 tahun. Jangan kata 1 tahun itu pi tong. Dia ada perbezaan 1 pi lelaki, 1 pi perempuan. So lelaki dan perempuan.
perempuan. Jadi ini adalah pi banding. Pi banding. Bukan Python. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Baik. Kita turun kepada dia punya jadual. Cikgu. Ya, sila. Saya minta maaf cikgu, saya line sangkut tadi, saya tak dengar masa cikgu explain pasal daripada perbezaan tu saya dah lost. Okey. Boleh cikgu explain semula? Okey, baik. Saya Kita tak tengok dengar. perbezaan, sediakan carta yang menunjukkan perbezaan. Jadi perbezaan ni dia nak ada satu pi untuk lelaki dan satu pi untuk perempuan. Kadang selalu bila budak nampak pada 1 tahun, dia terus kata, oh ini pi tong ni sebab 1 tahun. Begitu. Tidak. Cuba tengok betul-betul apa yang dibezakan, apa yang dibandingkan. Satu lelaki, satu perempuan. Jadi of course lah kita ada satu pi perempuan, satu pi lelaki. Jadi ini adalah perbandingan. So perbezaan di situ merujuk kepada perbandingan. Terima kasih cikgu. Maaf ya. No problem. Boleh tanya anytime. Okey. Baik. Jadi balik kepada cerita tadi di sini, kita nak pindahkan tajuk. Okey, bantu cikgu masukkan tajuk dia balik. Ada tajuk, ada benda apa? Tajuk ada apa? Ada lokasi, perkara, Tempo. Okey, tolong buat tadi. Tolong buat sekali lagi. Lokasi ada, perkara ada, tempoh masa ada. Okey, daripada tajuk soalan ini buatkan tajuk tadi. Tajuk perlu ada lokasi, perkara dan tempoh masa. Okey, buatkan tajuk tu. Okay, somebody? Ain Kristina? Buatkan saya tajuk. Cikgu kat sini dia macam tak bagi tahu lokasi kat mana, tapi dia ada itu saja cikgu ambil soalan ni. Lokasi tak ada kan? Jadi bila lokasi tak ada, cikgu kata cari 2 tempat. Satu dalam petikan dan satu di sumber. Okey, kita terus turun pergi sumber. Ada ke tidak? Ada, Malaysia. Malaysia. Bukan Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia. Okey, jadi kita tulis dalam tajuk lokasi Malaysia. Perkara dia? Perkara dia bidang perbezaan. Ambil daripada selepas perkataan menunjuk, the first word terus ambil yang itu. Perbezaan. Baca. Antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang mengikuti bidang pengajian sains. Okey. Sains dan teknologi. Di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Pada tahun 2000? Pada tahun 2012. Okey, baik. Jadi maka lengkaplah kita punya tajuk. Alhamdulillah. Okey tak? Faham tak ni? Faham. Faham, cikgu. Saya ulang, tajuk, ada lokasi, ada perkara, ada tempoh masa. Jangan main pilih-pilih, jangan main shortcut, tak mau. Ya? Okey, jadi kita sudah kata 2 pi lelaki dan perempuan, maka kita namakan ini sebagai jantina. Tulis dia punya label. Okey? So kita ada sains matematik, kejuruteraan tu apa semua? Bidang pengajian. Tulis, jangan biar kosong. Okay. Setiap 1 pi perlu ada bilangan dalam unit orang, ada peratus, ada sudut dan diulang bilangan, peratus dan sudut. Okey. Baik. Kita turun pergi bawah. Jadi sekarang ni saya nak cek. Okey, katakanlah kita ada 2 jumlah. Jumlah untuk di kiri dan jumlah untuk di kanan. So maksudnya jumlah untuk lelaki dan jumlah untuk perempuan, kan? Betul ke tidak? Betul. Okey. Mana sudah, kenapa sudah? Saya punya tu. Saya punya ni bermasalah sudah. Tak mau sudah dia. Okey, sekali lagi kita tutup dulu.
Cancel. Dia sudah penat, dia kata. Sekejap Sat. Okey. Mana sudah? Cikgu Azrin. Ya. Cikgu Azrin ngantuk dah ke? Aku pemerhati. Saya jadi pemerhati ni. Guru besar. Guru besar. Mantap budak-budak yang tanya. Budak-budak yang tanya soalan ni besok nak masuk sekolah kena ada orang ni. Takut. Saya jadi tukang share takut. Okey, balik pada ni ya. Jadi bila kita kata tadi semua label ni ada, pastikan bahawa kita menulis penuh, jangan tinggal apa-apa. Okey, jadi sekarang ni saya bawa perhatian kamu kepada jumlah. Macam mana kita nak kira jumlah? So kira-kira jumlah tadi ini lelaki, ini perempuan. Macam mana nak kira jumlah? Nisbah jejari lah kita nak buat. Macam mana nak kira nisbah jejari? Punca kuasa tambah lelaki tambah perempuan. Punca kuasa lelaki tambah perempuan. Perempuan tambah lelaki. Perempuan tambah lelaki ya. Perempuan tambah lelaki. Lepas tu? Mesti tu bagi. Okey, tak apa. Okey, baik. Boleh nak dengar cikgu punya formula tak? Nak. Cikgu punya formula senang je. Senang sangat. Okey. Lelaki kita tahu ada di sebelah kiri, perempuan ada di sebelah kanan. Jadi ada dua pai kan? Pai kiri dan kanan kan sekarang kan? Ya. Jadi kita ada dua jumlah. Ingat formula kaki. Ingat kaki. Kaki kita tu, kaki. Okey, jadi untuk mencari nisbah jejari senang saja. Kaki maksudnya kanan. Kita ambil kanan dulu, jumlah sebelah kanan ini kita bahagikan dengan jumlah kiri. Kaki, kanan, kiri. Jadi kita ambil kiri di bawah. Kita bahagikan dulu, habis baru kita bahagi, baru kita punca kuasakan dia. Maka kamu akan dapat berapa? Okey, contoh. Katakanlah perempuan 70,000, lelaki 50,000. Okey, tolong apply kanan bahagi kiri atau kaki. 70,000 bahagi dengan 50,000. Okey, bahagi dulu. Ambil kalkulator dulu. Berapa? 0.71. 71. Tak dengar, cikgu tak dengar. 1.4. 1.4. Ya. Okey. Cuba kira betul-betul dulu. 70,000 bahagi dengan 50,000 dapat berapa? 1.4. Okey. Jadi ini punca kuasakan dulu. Belum habis punca kuasakan. Dapat berapa? 1.2. Betul? Semua orang dapat 1.2? Dapat. Jadi kita akan buat ini nisbah jejari ialah 1 nisbah 1.2. Macam tu. Dapat? Jadi yang ini ialah nisbah besar. Kanan kan dia dapat 1.2 lah. Yang automatically 1 itu di kiri. Dapat ke? Dapat. Okey, sekarang cikgu tukarkan pula. Cikgu padam ini kita buat exercise yang kedua. Cikgu padam, sekarang ni katakanlah di kiri itu jadi lebih kecil. Di kiri itu jadi lebih besar. Sekarang ni 70,000 pula di sini. Ini 70,000. Sini pula 50,000. Okey, apa formula dia? Kanan bahagi dengan kiri. Okey, cuba buat 0.71. Lain kan? Dia lain kan? Jadi kalau kita buat 0.71, okey, punca kuasakan dia? 0.8. 0.8 lah, 84, 0.8 lah. Jadi
Bila kita sudah dapat, jadi di sini 1 nisbah dengan 0.8. Jadi yang kecil itu yang kita dapatlah dulu. Sebab kita dapat nilainya kecil di sebelah kanan. So di sebelah, dia akan jadi kecil lah. Jadi kita tidak akan ubah ini. Kanan bahagi dengan kiri kita tak ubah. Jadi kanan sentiasa akan dibahagi dengan kiri. Jadi kalau pi itu besar di kanan, maksudnya akan besarlah 1.2 tadi. Kalau pi itu kecil di sebelah kanan, maka akan kecillah pembahagi di sebelah kanan. Okey, baik. Ada soalan? Faham tak? Faham, cikgu. Jadi ingat kaki itu saja. Kaki. Jangan betul-betul kaki dah keluar, tak, jangan pula macam tu. Ingat kaki itu ialah kanan bahagi dengan kiri. Okey, baik. Senang, susah, tak faham ataupun tak jelas? Boleh? Boleh. Boleh ya? Ngantuk dah ke? Belum. Okey, baik. Sikit lagi. Okey, baik. Sekarang saya nak tekankan tentang penulisan peratus. Penulisan peratus. So, mencari peratus nilai bahagi jumlah darab dengan 100. Katakanlah kamu dapat 23.457. Kita kena bundarkan 2 titik perpuluhan ini. Jadi apa saja nombor yang melebihi 5, dia akan membundarkan nombor di sebelah kirinya. So berapa bundaran ini? 23.457. 23.46. 23.46. Ini paling tepat. Faham tak? Tak boleh tulis 23.47, tak boleh tulis 23.45, tak boleh tulis 2, ini dibundarkan jadi 24. Tidak boleh. Ya, dia mesti 2 titik perpuluhan. Katakanlah titik perpuluhan tu mencapai 23.999. Macam mana kita nak bundar? 24. 24.00. Bolehkah bundar macam tu? Bolehkah? Boleh. Boleh? Ini siapa bundar macam ni? Salah. Dia mesti bundar, dia dah akan maksima di sini. Ini tidak boleh dibundarkan. Bila kamu bundarkan kepalanya, maksudnya di titik ini sudah salah. Jadi kita ambil 23.99%. Habis. Tidak boleh dibundarkan sudah bila dia jadi titik 99. Kalau kamu tukarkan 24, maksudnya maksud sudah berbeza. Maksud dia sudah lari di situ. Nilai sudah sangat lari jauh. Boleh? Boleh. Faham ya? Boleh. Jadi kena hati-hati dengan ini ya. Peratusan ni banyak orang masih buat sampai hari ni banyak masih salah lagi. Okey, baik. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Okay. Tak ada, cikgu. Okay. Jadi baik, bila untuk melukis, kita lukiskan kita punya tajuk. Tajuk perlu ada apa? Lokasi, perkara, tempoh, masa. Okey. Di atas pi tadi adalah pelajar lelaki, pelajar perempuan. Ya. Lepas tu titik. Buatlah kamu punya faksi macam biasa. Sektor buat macam biasa. Okey, peratus bagi sektor yang besar lukis di dalam. Boleh lukis di dalam. Bila yang kecil-kecil itu tarik dengan pembaris bawa keluar. Ya, yang kecil bawa keluar. Yang besar sahaja buat di dalam. Lepas tu kamu kata saya nak warnakan dia. Warnakan dengan warna yang boleh nampak isi di dalam. Nampak. Ya, benda ini saya nampak. Walaupun saya warna dengan kuning, highlighter kuning, saya boleh nampak isinya di dalam. Sebab tu jangan pakai highlighter yang warna gelap. Ya, boleh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Selepas itu bagi tahu dengan saya di bawah sini ada apa? Jumlah. Jadi tulis nombor 2347 juta orang. Contoh. Tulis ini adalah apa? Ini adalah jumlah. Kena bagi tahu nombor ini apa? Nombor ini adalah jumlah. Tidak ada perkataan jumlah ni tolak 9. Ya, jadi ini adalah jumlah. Kalau di sinilah tahun 2010 tulis tahun. Sebab setiap nombor perlu dibagi definisinya. Apa maksud nombor itu? Tahun. Apa maksud sini? Jumlah.
Dan juga jangan lupa unitnya. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Lupa jejari dan petunjuk sumber. Maka selesailah. Kalau macam jantina kita kena tulis jugalah jantina lelaki, jantina perempuan. Tidak perlu. Kalau kita kata kalau macam tadi ini kan di sini ialah kita nak membezakan pai ini lelaki dan perempuan, tapi kita cakap lelaki ini apa? Pelajar lelaki. Tulis pelajar lelaki. Tidak perlu jantina lelaki. Pelajar lelaki. Dia hanya berkaitan dengan nombor sahaja. Baru kita kena bagi definisi nombor itu. Apa ni? 2010. Jumlah ke atau tahun ke? Jadi kita cakap tahun. Kita tulislah tahun 2010. 2347. Apa ini? Inilah jumlah. Tulis jumlah. Dapat? Dapat cikgu. Terima kasih. Okey, boleh. Okey, siapa ada soalan lagi? Cikgu, saya ada soalan. Contoh soalan tu saya letak dekat komen message boleh tak? Boleh. Boleh. Komen message. Okey. Tanya soalan kalau tak faham. Jangan diam dan tidur. Itu pengetua cakap. Okey. Berdasarkan maklumat yang diberikan, dalam petikan di bawah sediakan carta yang sesuai. Kita highlightkan carta merujuk pai atau pai banding atau pai tong untuk menunjukkan kita kurungkan lagi bilangan kemasukan pelajar, kemasukan di institusi pengajian awam. Macam kurang dia punya soalan ini. Kami dapat soalan macam ni tadi kami buat dekat kelas kan. Kalau ikutkan daripada analisis soalan, kita nampak soalan ni macam carta pai bandingan. Kan? Tak juga, sebab kalau carta pai bandingan sekurang-kurangnya dia ada bilangan kemasukan apa, mengikut apa. Dia ada lagi pembahagian di tengah-tengah tu. Betul. Tapi kalau kamu tengok, dia banding ini sebenarnya menunjukkan bilangan kemasukan dan keluaran kan? Betul. Kami buat macam tu, first tu memang buat carta pai bandingan. Tapi bila dah keluarkan data, tengok jumlah tu tak sama. Okay, kita tahu kalau jumlah sama, macam kalau kita tengok dari awal ni, memang majoriti daripada kami tadi memang buat carta pai bandingan. Ada tak macam cara lain yang kita boleh kesan selain daripada kan sebelum kita nak kaji jumlah tu kan, kita nak tahu dia carta pai apa. Okey, kalau macam saya kan, kalau bila saya tekankan dengan budak, bila kita jumpa carta pai untuk banding, contohnya kita kena jumpa perkataan tadi, perbezaan, perbandingan kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita nampak bahawa ada 2 tahun. 2 tahun memang kata okey, pai ini menunjukkan ekspor bagi 2 tahun, 2010 dan 2011. Itu memang banding lah, kita nampak banding. Ya. Tapi kalau awak jumpa, macam awak cakap tadi, jumpa pai tong, lepas tu pai tong tu ada satu jumlah. Satu jumlah itu memang kita tahu pai tong. Sebab dia tak ada 2 jumlah. Kalau pai 2, pai banding kita nampak, ada 2 jumlah yang berbeza. Itu memang direct lah, memang kita tahu pai. Jadi kalau macam ni kan kita baca tadi kan, sekali saya baca, saya nampak dia macam pai banding sebab dia tidak boleh jadi pai tong sebab cerita dia pun berbeza. Kemasukan satu, keluaran satu. Kan? Walaupun ada 1 tahun. Pada awalnya kami buat carta pai tong, silap kami buat tong. Tapi jawapan dia sebenarnya carta pai bandingan. Yelah, sebab yang cikgu nampak di situ ialah ada bilangan kemasukan dan keluaran. Jadi maksudnya dia ada 2 perkara yang berbeza di situ. Tapi kalau contohnya kamu kata tadi bilangan kemasukan mengikut negeri dan ada khusus, lain juga di situ tapi ada satu jumlah yang sama, itu memang carta pai tong lah. Dan tahun ni memang kita tekankan banyak kepada carta pai tong dan carta pai banding ya. Ya, tolong berhati-hati dengan soalan itulah. Boleh. Tapi saya rasa ini masih ada, macam mana nak kata, soalan ini macam masih ada kekaburannya di situ. Ya. Kalau macam saya tengok macam dia tak ada macam jumlah kan, dia tak bagi jumlah. Lagi-lagi dekat soalan tak ada clue perbandingan ataupun perbezaan kan, yang tu menjadikan. Jadi macam cikgu cakap tadi, bila di awal-awal tadi, bila kita buat soalan ini, jangan sebab kita target carta pai
banding, keluar carta kita nak buat. Jangan. Kita baca dulu soalan nombor 5, kita baca dulu nombor soalan 6. Kemungkinan soalan yang kita tak endahkan itu lebih senang daripada soalan yang kita target. Kan? Jadi jangan ada U-turn nanti. Jadi pastikan bahawa kita baca dulu dua soalan dan baru kita selesaikan mana satu yang kita rasa tidak ada kekaburan. Macam soalan inilah, kalau kita takut dia salah, tinggalkan soalan ni, cari soalan yang lebih baik. Okey, Sabrina? Okey, terima kasih cikgu. Boleh. Okey. Baik. Okey. Jadi habis sudah yang ini. Okey. Siapa ada soalan lagi berkaitan dengan tu? Okey tak? Okey, cikgu. Okay, kalau okey, saya padam yang ini habis. Okey. Cikgu Azrin suruh kita share sikit yang di sini. Ini saya tahu kamu semua dah mahir, tapi cikgu nak bincangkan juga sedikit untuk beberapa minit ni lah. Di akhir-akhir ni cikgu bincangkan dulu. So, ada tak soalan di tangan kamu? Soalan karangan ni? Cikgu, sebelum masuk karangan kan, saya nak tanya pasal carta tong. Carta Paitong. Ya, carta Paitong. Okey, dekat bahagian jadual, kita ada kena buat 2 jadual. Satu untuk pai, satu lagi untuk tong kan? Ya, okey. Jadi untuk labeling dalam jadual tersebut, kita kena letak ke tak dia punya unit? Labeling? Maksud labeling mana? Maksudnya kan contoh macam mana nak cakap? Dalam jadual tu, yang bahagian atas. Okey, jadual atas nilai peratus sudut. Okey, ini yang atas pertama. pada tu kan kita ada kena letak ayat dia kan? Ataupun kita kena buat je terus nilai peratus dan sudut tu. Yang ini kalau kita letak dia sebab satu kan, kita tak ada letak berbanding. Kalau kita letak lelaki dan perempuan tadi sebab kita ada 2 pai. Sekarang pai yang ini tak ada. Jadi nak buat ini pun buat apa? Tak ada perbandingan. Jadi kita boleh buat saja nilai dan tulis unit di dalam. Cukup Okey. Sebab kita tak ada perbanding. Kalau ada perbandingan lelaki perempuan, barulah kita nak letak hak ni lelaki, hak ni perempuan. Ini adalah jantina. Kan? Tapi hak ni tak ada perbandingan langsung pun. Macam tu. Kira kalau tak ada perbandingan tu kita boleh direct terus. Direct je lah. Buat satu terus macam tu. Tapi jangan lupa labeling untuk setiap satu tu kena ada jugalah. Walaupun satu. Ya? Okey, terima kasih cikgu. Tapi yang cikgu kalau kita buat tak apa ke? Tak ada masalah juga. Kan kalau nak buat juga bagi cantik supaya tak ada masalah. Biar lebih, jangan kurang lah. Kalau lebih tu dia nak salahkan kita pun tak ada markah pun boleh nak tolak di situ. Ya? Boleh Boleh cikgu. Okey, baik. Mari kita lihat kepada perbincangan akhir kita, iaitu tentang penulisan karangan. Tetapi hak ni cikgu tahu kamu semua dah memang masak dengan cara karangan, cuma cikgu nak bawa perhatian kamu apa yang karangan ini boleh buat untuk kita berfikir sejauh mana apa teknik yang kita buat itu betul atau salah. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, kita baca soalan. Amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Okey, bincangkan kesan amalan ini terhadap anak-anak. Jadi cikgu minta bila baca soalan, kita perlu keluarkan dia punya isu. Keluarkan isu. Cikgu minta kita buat isu, kita buatlah pernyataan isu terus. Jadi dia boleh jadi isu tu boleh jadi pendek, boleh jadi panjang. Tapi kita nak isu itu mestilah pernyataan isu yang lengkap. Okey, bantu cikgu. Manakah isu yang kita nak cari di sini? Apa isu dia? Apa perkara dia dalam karangan ni? Amalan membawa anak-anak kecil. Amalan membawa anak-anak kecil. Jangan habis sampai situ. Sebab dia masih panjang lagi kan? Ya. Turut berniaga sehingga larut malam merupakan tindakan yang kurang bijak. Dia jadi satu ayat yang panjang hanya untuk satu isu yang lengkap.
Kalau kamu kata amalan membawa anak-anak kecil, dia tak lengkap. Tak lengkap maksudnya isu tidak lengkap, tidak boleh ditulis. Dia salah. Okey, baik. Isu amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam merupakan satu tindakan yang kurang bijak. Isunya. Okey, kemudian yang kedua, step kedua, cikgu mahu kamu cari kehendak soalan. Kehendak soalan itu biasanya kita labelkan dengan 5-0, 4-1-4, ya, 2-3, mana satu? 5-0. 5-0. Di mana kita dapat 5-0 tu? Kesan amalan. Soalan ini adalah soalan yang tertutup. Tertutup maksudnya dia mahu kamu fokuskan kepada kesan, terus kepada kesan. Jadi dia tak nak cerita lain dah. Dia nak kesan terhadap amalan membawa anak-anak kecil berniaga sehingga larut malam. Jadi apakah kesan dia? Jadi kita cerita kesan semua. 5-0. Okey? Boleh? Faham ke tidak? Faham. Jadi siang tadi cikgu kata dia ada tanya. Kalau soalan ini setakat dia kata bincangkan. Dia full stop kat situ. Tak ada kesan amalan. Jadi kebincangan ini berbalik kepada pernyataan. Kalau ada satu pernyataan, apa pernyataan pertama dan pernyataan kedua apa. Itu kemungkinannya akan jadi 2-3 ataupun 3-2. Jadi bergantung kepada soalan. So kalau soalan kata bincangkan kesan, cerita kesan saja. Tak mau cerita benda lain. Dapat? Dapat. Jadi ini antara contoh jawapan yang kita nak baca. Kita nak faham. So membawa anak-anak kecil berniaga hingga larut malam, apakah kesan dia? Menjejaskan proses pembesaran anak-anak. Menjejaskan proses pembelajaran. Menjejaskan proses perkembangan emosi. Masalah keselamatan. Menjejaskan kesihatan. Sukar mendapatkan hak sebagai anak-anak kecil. Pemakanan tidak sihat dan masalah sosial. Baik, kita tengok daripada hasil itu, kita tengok apa yang pelajar ini tulis. So ini tak ada masalah lah, kita buat dia intro sahaja. Okey, intro jangan panjang, intro ni kita mahu paling panjang 3 baris cukup. Berhenti. Ya. Baik, kita pergi terus kepada isi dia. Antara kesan pertama, anak-anak kurang tidur untuk tidur, kurang masa untuk tidur. Okey. Boleh ke tidak terima jawapan ni? Boleh. Boleh terima? Jawapan boleh terima? Boleh rasanya. Boleh rasanya. Okey. Ada yang membangkang? Tapi cikgu, anak kurang masa untuk tidur tu macam contoh. Macam contoh. Okey. Baik. Tengok cikgu pergi kepada jawapan terus . Yang pertama, cikgu bagi jawapan ini TR. Tapi yang pertama cikgu mahu ayat yang pertama mesti ada isu. Isu yang lengkap. Apa isu yang lengkap tadi kita kata? Apa isu yang lengkap? Amalan membawa amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam. Boleh menyebabkan sekurang-kurangnya sehingga larut malam itu boleh menyebabkan. Barulah kita kata kesan. Tetapi kesan itu mesti ditulis juga. Jadi antara kesan membawa anak-anak kecil ke berniaga hingga larut malam boleh menyebabkan atau boleh menjejaskan apa. Jadi idenya itu ada di belakang. Ya, jadi ini kita consider sebagai idea. Tetapi idea ini pun TR. Okey, apa kurangnya di sini? Apa kurangnya di sini? Ayat dia tu. Dia macam tak ada. Tak ada? Tak ada. Anak-anak. Okey, apa beza anak-anak dengan anak-anak kecil? Ada beza tak? Ada anak-anak kecil. Kecil budak-budak. Itu sebabnya cikgu kata kalau kita ambil isu sekerat-sekerat, kita ambil separuh-separuh, maksudnya isu tak sampai maksud. Faham tak? Sebab tu cikgu tak mau anak-anak semua ambil amalan membawa anak-anak
sahaja. Lepas tu yang lain tinggal. Tak apa. Salah lah. Jadi kita mesti menekankan tentang isu itu, ayat statement isu itu mesti lengkap. Jadi amalan cikgu di sekolah, cikgu kata amalan membawa anak-anak kecil untuk berniaga sehingga larut malam boleh menyebabkan apa. Jadi kita bercakap tentang kesan, kita ambil. Kesan membawa amalan anak-anak kecil berniaga hingga larut malam boleh menjejaskan tumbesaran kanak-kanak kecil. Faham ke tidak? Faham cikgu. Faham? Dia macam panjang kan? Macam panjang kan cikgu cakap tu kan? Tapi panjang itu kita membenarkan isu ditulis secara lengkap. Tiada apa yang boleh dipotong di situ. Tetapi kalau kamu nampak isi ini antara kesan dahlah kesan apa tak tahu. Lepas tu anak-anak tinggal pula kecil. Jadi banyak kesalahan di sini. Jadi bila banyak kesalahan di sini, so kita anggap ini adalah idea yang tidak sampai. Jadi ini cikgu report dia sebagai apa dia? Tak relevan. Tidak relevan. Dapat tak? Dapat. Okey, dapat nanti Epa buat juga. Hampa buat juga siap. Okey, baik. Seterusnya, antara kesan kedua. Dia tulis lagi, antara kesan kedua. Iaitu anak-anak tidak diberi perhatian sepenuhnya oleh ibu bapa mereka. Okey, apa kesalahan dia? Tak sama macam tak sekali lagi, isu tidak ditulis dengan lengkap. Anak-anak sahaja. Ya. Kemudian kalau kita tengok di hujung pun, idea dia pun tidak ada. Tidak ada seperti mana yang kita nak. Tak ada. Jadi, pelajar bukan bermasalah dari segi menetapkan idea semata-mata. Nak menulis isu yang lengkap pun jadi masalah sudah di situ. Jadi sekali lagi, apa hukuman dia di sini? Tidak relevan. TR juga. Ya. Okey, bantu saya yang ketiga. Kesan ketiga. Tidak mempunyai tempat yang selesa untuk mengulang kaji. Macam mana? Tak ada subjek. Tak ada subjek, tak ada isu. Isu pun tak ada langsung. Kesan je tinggal. Yang lain semua tak ada. Sekali lagi apa ni? TR. Kamu yakin benar? Cikgu Azrin tanya. Boleh jawab? Memang A cikgu. Keluar keputusan. A terbalik. Tunggang terbalik. Ya, sebab banyakkan isu-isu teknikal macam ni. Okey, antara kesan keempat, anak-anak tidak mempunyai masa untuk menjalankan aktiviti. Sekali lagi, apa dia? Tidak ada isu. Tak lengkap. Anak-anak kecil mana kecil dia pi? Tak ada lah. TR lagi. Tengok. Penat nulis. Okey, antara kesan kelima, anak-anak tidak mempunyai masa makan yang ditetapkan. Boleh ke tidak? Tidak. TR lagi. Masya Allah, penat tulis. Kesimpulannya. Jadi berapa markah dia? 4. 4? Semua dari atas ke bawah. Ada markah tak? Ada idea tak? 1/25. Karangan ini karangan menyeleweng. Awak sebab menyeleweng? Dia TR. Yelah, awak. Pasal apa? Tak menepati sebab tak letak isu. Satu daripada jangan sebut saja kata idea saya mungkin betul tak betul. Cara menulis isu pun sudah tidak lengkap. Okey, tolong bear that in mind bahawa bila kita nak buat sesuatu, pastikan isu itu mesti ditulis dengan lengkap dan mesti menepati kepada subjek predikat seperti mana yang kita sebut tadi. Okey, jadi cikgu punya pesanan tu hampa, kata bila baca soalan itu, tengok bahawa isu itu mungkin jadi satu ayat yang panjang ataupun isu itu menjadi ayat yang pendek, tetapi gabungkan bersama dengan kehendak soalan. Okey, baik, ada soalan? Cikgu, saya nak tanya. Sila. Tadi cikgu tu yang cikgu tunjuk soalan tadi tu kan ada skema tadi yang cikgu tunjukkan tu juga kan? Contoh kalau kita tengok dekat yang contoh jawapan tadi,
jawapan dia tak sama dengan skema. Markah tu dia terima tapi walaupun jawapan tu macam kita rasa macam betul lah. Okey. Ada markah. Okey, baik. Saya nak share sikit kan. Kita nak tahu pasal jawapan lah kan. Jawapan yang diberikan itu adalah jawapan seperti hak ni. Nampak tak? Ini jawapan. Jadi katakanlah kita kata menjejaskan proses pertumbesaran. Ya, menjejaskan, dia punya idea lah menjejaskan proses tumbesaran. Tapi kita kata menjejaskan proses pembesaran. Membawa maksud yang sama ke? Pembesaran dan tumbesaran? Tak sama. Tak sama. Jadi kata Sabrina, kata saya punya idea itu macam dah betul dah cikgu. Dah betul. Tapi maksud tumbesaran dengan pembesaran membawa maksud yang berbeza. Jadi bila berbeza di situ, kita fahami maksud itu tak sama, kita bagi dia TR juga. Tak boleh terima. Contoh saya bagi. Mulai hari ni 3 minggu ni minta dengan Cikgu Suzaima, minta dengan Cikgu Farida, minta dengan Cikgu Azrin bagi satu long list kepada semua pelajar, kata macam ni. Kalau punca kita dah ready, punca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ingat dah punca. Kalau kita langkah, ini punca, ini langkah, ini semua. Katakanlah contoh cikgu kata, langkah terhadap sesuatu, ikut konteks isu, satu daripada langkah ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang terhadap sesuatu. Hafal di kepala, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang itu memang adalah satu daripada langkah. Tak boleh pula, tak maulah sudah menguatkuasakan undang-undang. Tertinggal perkataan memperkasakan itu. Jadi jawapan TR. Faham tak? Kata lagi apakah kesan isu ini kepada negara. Jadi cikgu pun kata, okey, satu daripadanya menjejaskan imej negara. Kena hafal lah. Menjejaskan imej negara itu maksudnya idea itu memang sudah dipakai. Tapi dapat kat hampa pun tulis apa? Tulis memburukkan nama Malaysia. Tak betul lah. Sepatutnya ialah menjejaskan imej negara. Yang tepat macam tu. Dah orang bagi sorong pi dah menjejaskan imej negara. Sampai tangan hampa tulis apa? Memburukkan nama Malaysia. Tak ngam. Walaupun maksud itu seakan-akan sama, tapi dia punya penulisan teknikal tu tidak tepat. Faham tak Sofia? Faham. Macam tu. Jadi cikgu tak maulah hampa ada satu cikgu sama cikgu memburukkan nama Malaysia dengan menjejaskan imej negara. Memang sama. Tapi dari segi penulisan teknikalnya kita kena tulis apa yang dikehendaki. Faham tak? Tak boleh ikut kita. Boleh? Boleh. Macam masuk dewan parlimen pula saya sudah. Faham cikgu. Okey, Sabrina, boleh faham? Faham. Okey, baik. Okey, siapa ada soalan lagi? Cikgu, kalau idea CP macam mana pula? Idea CP ni contohnya macam tadi kan, kita kata memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Kita ni kan kita selalu cakap dengan orang, ingat kena buat langkah tu memperkasakan penguatkuasaan undang. Sampai tak dekat dia, masa peperiksaan dia kalut semua barang jatuh semua apa, memperkasakan dia kata mengupgrade, memperbaiki, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Jadi bunyi dia macam seakan-akan sama sudah, memperkasakan tu meningkatkan, lebih kuranglah sama. Itu boleh kita bagi markah CP. Tapi kalau saya kena semak, saya marah dululah. Sebab kita dah berbuih dah mulut ni. Memperkasakan. Sampai tangan pelajar, dia tetap juga guna meningkatkan. Jadi maksudnya dia tak sampai maksud tu seperti mana yang kita nak. Boleh tak, Batisha? Boleh cikgu, faham. Okey. Cikgu Farida gelak tu. Mesti banyak kes begitu kan cikgu? Saya ni kalau budak saya cakap, saya kata menjejaskan imej negara macam-macam. Keluarlah memburukkan nama Malaysia lah, memburukkan negara lah.
Apa buruk ni apa daging ke apa buruk? Okey, baik. Ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada, saya rasa itu adalah perkongsian saya untuk malam ini. Saya sangat-sangat gembira sebab walaupun jam 10 saya tengok semua orang boleh bertahan dengan saya, walaupun saya yang sebenarnya tidur awal. Tapi oleh kerana malam ni saya meraihkan saudara-saudara saya, Cikgu Azrin, Cikgu Suzaimah, Cikgu Farida yang ada di sana dan juga anak-anak di SMK penanti, maka saya memohon maaf ampun atas kekilafan, kekurangan saya sepanjang saya mengendalikan majlis ilmu ini. Dan sedikit perbezaan dan perselisihan faham tu pasti ada, dan saya mohon supaya itu mungkin merupakan pendapat perselisihan pendapat yang boleh diraihkan di antara Pulau Pinang dan juga negeri Sabah. Jadi itu saja. Sekali lagi ampun maaf dan atas kekurangan saya balik kepada Sofia. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Tuan Haji Amit atas kesudian berkongsi segala ilmu kepada kami. Terima kasih Daun Keladi. Semoga segala persoalan dan ketidakjelasan telah diperjelaskan. Semoga kita semua pelajar SMK penanti akan beroleh kejayaan insya-Allah. Terima kasih juga diucapkan kepada semua guru pengajian am yang hadir, Cikgu Suzaimah, Cikgu Azrin, Cikgu Farida, Cikgu Kamal dan Cikgu Wan Saharudin serta rakan-rakan sekalian. Saya memohon maaf andai ada tersilap kata, tersalah bicara tanpa